Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita bersama saya Naila Huda dan hari ini hari pertama sesi persekolahan penggal ketiga tahun 2021-2022 bagi negeri kumpulan B bermula dan ini membabitkan 2.8 juta pelajar di seluruh negara. Manakala semalam 1.2 juta pelajar daripada kumpulan A sudah pun mulakan sesi persekolahan menjadikan keseluruhannya semalam dan hari ini 4 juta pelajar sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Dan sebelum ini sekolah ditetapkan bermula pada 2 dan 3 Januari namun ditangguhkan berikutan bencana banjir yang melanda beberapa negeri. Menurut kementerian, dikenal pasti setakat ini lebih 300 buah sekolah yang terjejas akibat banjir dan masih ada lagi yang belum bersedia untuk buka dan beroperasi semula. Antaranya di Taman Sri Muda Shah Alam, antara kawasan yang paling teruk terjejas dengan banjir di Selangor. Dan rakan setugas Umawati Ramayah ada melakukan tinjauan tadi dan sebelum ini sudah mengikuti perkembangan banjir di Taman Sri Muda di Shah Alam. Umawati boleh kongsikan sedikit tinjauan yang Umar lakukan hari ini? Terima kasih Naila di Bukit Jalil dan benar sebentar tadi pagi tadi saya sempat meninjau lokasi banjir Taman Sri Muda yang terjejas teruk 2 minggu lalu akibat bencana banjir yang mengorbankan 14 nyawa di situ dan hari ini terdapat 4 buah sekolah di kawasan Seksyen 25 iaitu Sekolah Rendah Taman Sri Muda 1, Sekolah Rendah Taman Sri Muda 2, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sri Muda dan sebuah sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil Ladang Emerald. Dan hari ini dalam tinjauan dua daripada 4 sekolah itu tidak beroperasi hari ini. Dan apabila saya membuat tinjauan saya sempat untuk meninjau keadaan di Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Muda 1 di mana menempatkan 640 pelajar di situ dan hari ini sesi persekolahan tidak dapat bermula. Hari ini ekoran daripada satu masalah air dan kedua perabot meja dan kerusi yang belum lagi disempurnakan yang di mana kesemua perabot kerusi meja dan perkakas-perkakas lain di tingkat bawah terpaksa dibuang keseluruhannya akibat dari kerosakan yang teruk akibat ditenggelami air dan itu situasi pada ketika ini di Sekolah Rendah Kebangsaan Taman Sri Muda hari ini dan apa yang saya difahamkan juga sebuah bekalan pam air yang menyalurkan air di sekolah itu juga pecah ketika banjir berlaku itu dan menyebabkan saluran paip terganggu di ke semua blok kecuali blok A dan ini apa yang dikongsikan oleh guru besar sekolah itu Naila di mana sekiranya PAM itu tidak diselesaikan, masalah PAM air itu tidak diselesaikan dalam tempoh 1 minggu di mana sekolah dijangka bermula dalam mungkin minggu depan dan jika tidak diselesaikan dalam masa terdekat kira-kira 940 pelajar sekolah itu dan termasuk guru dan kaki tangan sekolah itu terpaksa berkongsi hanya 2 tandas di blok A sekolah itu dan itu satu yang dikongsi oleh guru besar sekolah tersebut di mana dan selain itu bukan saja perabot perkakas dan juga meja, almari dan sebagainya yang rosak malah dan sekali imbas kita melihat sekolah itu seolah-olah seperti padang pasir yang kosong dan di mana tempat satu ketika itu dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan dan juga pokok bunga yang cantik hari ini dah mati dan agak-agak sedih kita melihat pada mata kasar dan hari ini saya difahamkan beberapa sukarelawan juga datang membantu membersihkan kawasan persekolahan itu dalam 13 hari pasca banjir dan hari ini guru dan juga kaki tangan sekolah itu berkumpul untuk mengecat dan menyelesaikan baki-baki proses pembersihan bangunan sekolah itu Naila hari ini. Umawati, kita juga nak tahu kerja-kerja pembersihan yang dijalankan di sekolah yang masih terjejas seperti Sekolah Kebangsaan Taman Sri Muda seperti yang Umar kongsikan tadi. Siapa yang melakukan kerja-kerja pembersihan ketika ini? Adakah pihak pengurusan sekolah sendiri? Adakah pihak NGO yang berada di sana ataupun agensi-agensi kerajaan? Siapa yang melakukan kerja pembersihan di sana? Pada hari ini apa yang saya boleh menggambarkan hari ini yang terdiri adalah guru-guru kaki tangan sekolah itu sendiri, pihak pengurusan sekolah itu sendiri yang datang turun untuk membersihkan, menjalankan proses-proses pembersihan di situ dan saya difahamkan oleh guru besar sekolah tersebut di mana sebelum ini 13 hari sebelum hari ini pasukan sukarelawan dari Kedah, Perlis,
berak dan turun untuk membantu membersihkan kawasan itu. Dan saya juga difahamkan selain daripada dan paras air sekolah itu naik sehingga satu tingkat ground floor tu dah fully dinaiki air, itu yang dikatakan oleh guru besar sekolah itu. Dan ini menyebabkan, dan saya juga difahamkan sebelum ni, sekiranya berlaku kenaikan air di kawasan itu, sekolah itu adalah antara yang terakhir dinaiki air, dan ini menyebabkan penduduk setempat pada ketika berlakunya bencana banjir 2 minggu lalu meletakkan kenderaan mereka di kawasan sekolah itu. Kira-kira 60 buah kenderaan diletakkan di kawasan persekolahan itu, dan akhirnya tak ada siapa yang menyangka banjir akan meningkat setinggi satu tingkat di bawah. Itu menyebabkan bukan saja aset-aset sekolah musnah, malah 60 kenderaan yang diletakkan di situ juga musnah sepenuhnya. Itu satu. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan, yang sekolah itu juga menjadi sebagai pusat pindahan sementara yang tidak berdaftar kepada penduduk di sekitar yang pada ketika itu lari untuk mencari perlindungan di sekolah itu, di mana tingkat 2 dan tingkat 3 dikaskan untuk menempatkan penduduk setempat untuk tempoh 1 hingga 2 minggu sehingga air surut sepenuhnya sebelum mereka pulang ke rumah mereka, Naila. Umar, pastinya bukan mudah untuk pihak pengurusan sekolah, kaki tangan sekolah untuk bersihkan sekolah itu sendiri. Pastinya mereka juga perlukan bantuan. Apa antara bantuan yang sudah pun disalurkan kepada mereka dan adakah mereka memerlukan lagi bantuan? Dan apa yang saya boleh kongsikan berdasarkan temubual saya dengan guru besar sebentar tadi, beliau memaklumkan kira-kira 98% daripada proses pembersihan sudah selesai sepenuhnya. Mungkin tinggal dalam 2 atau 3% sahaja, tapi apa yang diminta oleh beliau adalah untuk membaiki pam air yang pada ketika ini amat diperlukan, sebab adalah sesuatu yang mustahil 940 pelajar di sekolah itu untuk menggunakan 2 bilik tandas yang hanya dikaskan di blok A saja kerana air tidak dapat disalurkan di blok-blok lain. Itu yang diminta oleh pihak pengurusan pada ketika ini. Dan juga difahamkan bekalan elektrik yang sebelum ini terputus agak pulih hari ini secara berperingkat. Itu satu. Dan satu lagi, saya juga sempat untuk meninjau beberapa sekolah lain termasuk sekolah menengah kebangsaan Taman Sri Muda yang terletak kira-kira dalam 10 minit daripada kawasan sekolah rendah Sri Muda ini. Dan pun begitu, saya tidak dapat memasuki pekarangan sekolah itu memandangkan pengetua sekolah itu pada ketika itu sedang mengadakan mesyuarat dengan pegawai-pegawai dari Kementerian Pendidikan pada ketika itu. Dan bagaimanapun saya dapat menghubungi beliau, Datuk M. Magindran. Beliau juga adalah rakyat Malaysia pertama yang mendaki Everest pada satu ketika dulu. Dan apa yang dikongsikan oleh beliau memberitahu hanya 56% sahaja pelajar yang hadir pada hari ini, dan angka ini agak membimbangkan pihak sekolah, terutamanya sekolah ini adalah sekolah menengah di mana menempatkan juga pelajar-pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 yang perlu untuk menduduki peperiksaan SPM dalam beberapa bulan lagi. Dan beliau juga memberitahu beliau telah mengarahkan kaki tangan dan juga guru-guru sekolah itu untuk menelefon, untuk menghubungi ibu bapa kanak-kanak, ibu bapa pelajar-pelajar terbabit itu untuk mendapat tahu status terkini pelajar-pelajar itu, termasuk untuk bagi memudahkan mereka untuk menyalurkan bantuan kepada pelajar-pelajar yang terkesan akibat banjir ini, Naila. Ya, Umar, saya nak berbalik kepada SK Taman Sri Muda seperti yang Umar kongsikan tadi. Umar sempat menemu bual guru besar di SK Taman Sri Muda ini. Kita nak dengarkan sikit apa yang dikongsikan oleh beliau. Cuma bekalan air sahaja di blok C, sebab semasa banjir itu pam air di blok C telah meletup. Maksudnya memang tak boleh ni. Sedangkan pam tu memang baru sahaja dibaiki pada sewaktu PKP dulu. Jadi apabila sekolah beroperasi semula dijangka pada minggu depan, mungkin murid-murid akan tertumpu pada 2 tandas sahaja di blok A ni. Ya, jadi tandas di blok C ni memang tak boleh guna langsunglah sebab pam air itu tidak boleh berfungsi. Jadi kalau boleh, sekiranya ada pihak yang ingin memberi sumbangan untuk membantu pam air di blok C ni dialu-alukanlah.
Okey Umar, ini proses pemulihan di sekolah-sekolah di Taman Sri Muda Shah Alam yang masih lagi terjejas dan masih lagi memerlukan sedikit masa untuk beroperasi semula, untuk buka semula kepada pelajar. Tetapi itu di sekolah, kita nak juga tahu kawasan perumahan di Taman Sri Muda yang mana Umawati pastinya ada lalu di kawasan itu dan sebelum ini sudah pun melakukan tinjauan di sana sejak pertama dilanda banjir pada beberapa minggu lepas. Boleh Umar kongsikan juga bagaimana situasi di kawasan perumahan, bagaimana usaha pemulihan buat keluarga-keluarga di Taman Sri Muda ini? Pada ketika ini, apa yang saya melihat pasca banjir pada ketika ini lepas 2 minggu berlakunya bencana banjir, saya melihat agak keadaan semakin pulih dengan 90%. Proses-proses pembersihan telah selesai di mana tidak ada lagi longgakan sampah yang kita melihat 2 minggu sebelum ini dan hari ini agak bersih. Cuma apa yang saya bercakap dengan penduduk setempat di mana saya difahamkan mereka masih lagi tidak mendapat maklumat terperinci mengenai bantuan daripada Kerajaan Persekutuan. Apa yang mereka jelas, saya difahamkan bantuan kerajaan negeri dan juga NAKMA akan disalurkan kepada 1,000 penduduk sekitar esok. Dan pun begitu berhubung dengan bantuan daripada pihak persekutuan masih lagi menjadi persoalan di antara mereka di mana mereka tidak tahu dan ada yang mengatakan bahawa mungkin akan kerajaan persekutuan akan membuka booth tersendiri untuk mendapat maklumat dan data-data terkini mengenai mangsa banjir dan sebagainya. Pun begitu pada setakat jam saya menemu nama mereka dalam kira-kira pukul 12 tengah hari tadi tidak ada sebarang makluman mengenai bantuan yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini, Naila. Baik, terima kasih Umawati Ramaya. Kita akan terus ikuti perkembangan banjir terutamanya khusus berkaitan dengan bantuan buat mangsa banjir seperti yang Umar katakan tadi dan banyak lagi perkongsian dalam cerita selepas ini. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.